现在我们要传讲今天的信息。 Sekarang kita akan menyampaikan khotbah berita hari 今 ini. 天的信息很简单，只有一件事： Khotbah hari ini sangat sederhana, hanya ada satu hal. 亚伯拉罕跟撒拉他们生了一个孩子， Abraham dan Sarah melahirkan seorang anak, 这个孩子叫做以撒， dan anak ini dinamai Ishak. 就是这样几句话。 Hanya beberapa kalimat kata 但 ini 是 saja. 今天这个信息的重要性在哪里呢？ Tetapi di manakah pentingnya daripada berita khotbah hari ini? 每一个礼拜、每一天，不是有很多人生孩子吗？ Bukankah setiap hari, setiap minggu banyak orang yang melahirkan anak? 我们会有每个礼拜都有人生孩子， Di dalam jemaat kita setiap minggu ada yang 但 melahirkan. 是圣经记载亚伯拉罕生以撒 Tetapi Alkitab mencatat bahwa Abraham melahirkan Ishak. 这件事情有什么要特别讲的呢？ Hal apakah yang khusus yang akan disampaikan melalui peristiwa 请 ini? 你注意，亚伯拉罕蒙上帝拣选， Maka hendaklah saudara perhatikan ketika Abraham dipanggil Tuhan, dipilih oleh Tuhan. 离开弥索波大米， Dia meninggalkan Mesopotamia, 离开乌尔城， dia meninggalkan kota Ur. 这不是一个人的事情， Ini bukan hal tentang satu orang, 这也不是一个时代的事情。 dan ini juga bukan hal tentang satu zaman 因为 saja. 以赛亚书特别说， Karena kitab Yesaya secara khusus 当 mengatakan, 亚伯拉罕独自一人的时候， yaitu ketika Abraham seorang diri, 我呼召了他。 aku telah memanggil dia. 这一句话很重要， Kalimat ini sangatlah penting. 在全世界千千万万的子民中间， Di dalam ribuan puluhan juta umat itu, 只有一个人是上帝看中的。 hanya satu orang yang dipentingkan oleh 为什么 Tuhan. 呢？ Mengapa 因为 demikian? 这个人有一个心智是全世界没有的， Karena orang ini mempunyai satu tekad yang tidak dimiliki oleh siapapun di dalam dunia 他在 ini. 忘记上帝的时代里面，忘记上帝的时代里面， belum baca. 这个世界忘记上帝吗？ Oh, apakah dunia ini telah 不是阿巴嘎。Pada saat dunia lupakan Tuhan，当全世界忘记上帝的时候， ketika seluruh dunia melupakan Tuhan, 有一个人纪念上帝， ada satu orang yang ingat kepada Tuhan. 这个人就是上帝所看重的。 Orang inilah yang dipentingkan oleh Tuhan. 你不要做一个普通人， Janganlah saudara menjadi manusia 你要 biasa, 做一个内心敬虔、存心赞美、敬拜、纪念上帝名字的基督徒。 hendaklah saudara menjadi seorang Kristen yang di dalam hati saudara ingat dan menghormati Tuhan. 其他千万的人可有可无， Sebegitu banyak orang-orang yang lain itu boleh ada, boleh juga 但 tidak. 是这个敬畏上帝的人不可以没有。 Tetapi orang yang takut kepada Tuhan ini tidak boleh tidak ada. 神遍地观看他所创造的人， Ketika Tuhan melihat semua manusia yang Dia ciptakan 他 itu, 看见的都是犯罪作恶、离开上帝的人。 yang Dia lihat adalah manusia yang melakukan perbuatan dosa dan telah meninggalkan Tuhan. 当他看见有一个敬畏他的人的时候， Tetapi ketika Tuhan melihat ada satu orang yang takut kepada Dia, 神的工作就出现了， maka muncullah pekerjaan dari Tuhan. 神的呼召就来临了， Maka datanglah panggilan dari Tuhan. 神的拣选就临到了这一个人。 Maka demikianlah pemilihan daripada Tuhan sampai kepada orang itu. 亚伯拉罕是一个古代曾经存在，以后就没有的人， Abraham adalah orang yang ada pada zaman dahulu, kemudian tidak ada 但是 lagi. 因为他的这个心智，上帝看中了。 Tetapi karena isi hati, tekad hatinya itu Tuhan telah mementingkannya. 上帝把他呼召出来。 Demikianlah Allah memanggil dia 我 keluar. 们前几个礼拜已经说了， Beberapa minggu yang lalu sudah kita katakan, 神的呼召是从永恒的旨意发出来的。 panggilan daripada Tuhan itu datang daripada kehendaknya yang kekal. 神的呼召是对整个历史产生意义的。 Panggilan daripada Tuhan itu akan menghasilkan makna bagi seluruh zaman. 为什么上帝呼召亚伯拉罕呢？ Mengapa Allah memanggil Abraham? 因为借着他，上帝要建立一个民族， Karena melalui dia Allah akan membangun satu bangsa. 这个民族要改变整个人类的历史。 Dan bangsa ini akan mengubah seluruh sejarah umat 当你 manusia. 真正看见上帝这样的计划的时候， Ketika saudara sungguh-sungguh melihat rencana daripada Tuhan seperti 你 ini, 就非常爱惜上帝的呼召。 maka saudara akan sangat menghargai panggilan daripada 我 Tuhan 们 itu. 都是这个时代的人， Kita semua adalah manusia dalam zaman 但 ini. 如果这个时代的人有一两个
真正被上帝呼召了， Tetapi jikalau di dalam zaman ini ada 1-2 orang yang sungguh-sungguh dipanggil oleh Tuhan, 这1-2个人就会改变前面的历史。 maka 1-2 orang ini akan mengubah arah sejarah yang akan datang. 1957年，我蒙上帝呼召， Tahun 1957 saya dipanggil oleh Tuhan. 那个时候我不过是一个17岁的青年， Waktu itu saya hanyalah seorang pemuda yang usia 17 那 tahun. 时候我在高中2年级读书。 Waktu itu saya baru kelas SMA 2. 那个时候，高中2年级的学生有几万个人在世界上。 Waktu itu dalam dunia ada puluhan ribu mahasiswa yang kelas SMA 2. 这一个青年人听见呼召， Tetapi pemuda ini mendengarkan panggilan. 他就顺服了， Dia sudah taat. 他就奉献了。 Maka demikianlah dia mempersembahkan 到 diri. 现在已经有68年的时间， Sampai sekarang ini sudah 68 tahun. 在67年半的时间中间， Di tengah-tengah daripada 67,5 tahun ini. 上帝就用这一个人 Dan Tuhan memakai orang ini 向世界差不多4000万人传福音。 untuk mengabarkan Injil kepada hampir 40 juta manusia di dalam dunia ini. 这个头脑想不清楚的， Yang kita tidak bisa pikirkan tentang hal ini. 一个17岁的高中生 Seorang siswa SMA usia 17 tahun. 有什么重要呢？ Apakah pentingnya? 但是感谢上帝， Tetapi bersyukur kepada Tuhan. 上帝给我讲道差不多4万次， Tuhan menolong saya boleh mengkhotbah hampir 40.000 kali. 游了这个世界138次， Dan sudah 138 kali saya mengelilingi dunia. 已经对3500万人传道。 Dan sudah menyampaikan firman Tuhan kepada 35 juta 为什么呢？ orang. Mengapa demikian? 因为那一天，这一个人顺从上帝的呼召， Karena hari itu orang ini telah taat kepada panggilan 所 Tuhan. 以你听的时候， Maka ketika saudara 你要 mendengarkan, 发现圣经所给我们看见的上帝的计划不是普通的事情。 hendaklah saudara bisa menemukan bahwa rencana yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah hal yang 但 biasa. 是上帝对亚伯拉罕所定的旨意， Tetapi kehendak yang Tuhan tetapkan bagi Abraham 却不是忽然间，也不是暂时发生就过了。 itu bukanlah yang tiba-tiba atau terjadi untuk sementara kemudian berlalu saja. 上帝等25年以后， Setelah Allah menanti 25 tahun kemudian, 才赐给亚伯拉罕一个应许的孩子。 barulah mengaruniakan seorang anak perjanjian kepada Abraham. 亚伯拉罕呐，你的子孙要像天上的星，像海边的沙那么多。 Hai Abraham, keturunanmu akan sebanyak bintang di langit dan pasir yang ada di pantai. 亚伯拉罕听了这些话， Setelah Abraham mendengarkan kalimat 他 ini, 藏在心里面。 dia menyimpannya di dalam hati. 别人如果听见这样的话， Jikalau orang yang lain mendengarkan perkataan 他们 ini, 完全忘记。 mereka sama sekali akan melupakan. 上帝啊，不要讲大话， Oh Tuhan, jangan omong kosong. 你不要骗我 Oh 了。 jangan bohongi saya. 我已经80岁，还没有孩子。 Saya sudah 80 tahun masih tidak mempunyai anak. 你应许的孩子根本不存在。 Anak yang kau janjikan itu sama sekali tidak ada. 你盼望我做多人的父亲，根本不可能。 Engkau mengharapkan aku menjadi bapa bagi orang banyak itu hal Beliau yang tidak在- mungkin. 这个事情 Janganlah menyampaikan hal ini 但 lagi. 亚伯兰不是如此。 Tetapi tidak demikian dengan 我 Abraham. 对你们说过了， Saya sudah pernah katakan kepada saudara, 我们有全本圣经。 kita mempunyai seluruh Alkitab ini. 亚伯拉罕连马太福音都没有看过， Tetapi bagi Abraham, Injil Matius pun tidak pernah 那 dia 么 baca. 你有这么大的全本圣经有什么用呢？ Tetapi untuk apakah saudara mempunyai Alkitab yang begitu besar itu? 你有上帝这么完备的话， Saudara mempunyai firman Tuhan yang begitu lengkap 你 sempurna. 一句都不相信。 Tetapi satu kalimat pun engkau tidak percaya. 所以到现在，你灵性还是这么的空虚。 Maka sampai sekarang kerohanian saudara masih begitu kosong. 亚伯拉罕不是如此， Tetapi tidak demikian dengan 亚 Abraham. 伯拉罕听见上帝一句话，他就相信听见的这一句话。 Ketika Abraham mendengarkan satu kalimat daripada Tuhan, demikianlah dia percaya akan kalimat yang disampaikan. 听见上帝的两句话， Ketika dia mendengarkan dua kalimat dari 他 Tuhan, 就把两句放在他心里， maka demikianlah dia menyimpan dua kalimat itu di dalam 从 hatinya. 来不怀疑， Selamanya tidak pernah meragukan, 从来不忘记。 selamanya tidak melupakan. 神的话就是他生命的一部分， Firman Tuhan adalah bagian dari hidupnya. 这是不同的地方。 Inilah perbedaannya. 亚伯拉罕信上帝的话， Maka Abraham percaya kepada firman 因为 Tuhan. 亚伯拉罕对上帝的信
Karena iman atau percayanya Abraham kepada firman 上 Tuhan, 帝就称他为义了。 maka Allah pun telah membenarkan 那 dia. 么亚伯兰最后一次听见应许的话，什么时候呢？ Lalu kapankah Abraham mendengarkan kalimat perjanjian yang Tuhan berikan kepada dia? 是他99岁的时候。 Yaitu ketika dia berusia 99 tahun. 上帝在24年前呼召他离开米索不达米亚， 24 tahun sebelumnya Allah memanggil dia untuk meninggalkan Mesopotamia. 等到24年以后才真正落实上帝的应许。 Dan sampai 24 tahun kemudian barulah sesungguhnya janji daripada Tuhan itu 明 digenapkan. 年这个时候，你要生一个孩子。 Tahun depan hari ini engkau akan melahirkan seorang anak. 当上帝讲这句话的时候， Ketika Allah menyampaikan kalimat ini, 要不然想我等了24年，才肯定这一件事情要发生在我身上。 Abraham berpikir, saya setelah menanti 24 tahun baru saya yakin pasti bahwa hal ini akan terjadi dalam diriku. 他没有怀疑， Dia tidak meragukan. 但是当上帝的使者对亚伯兰讲这句话的时候， Tetapi ketika malaikat Tuhan berkata-kata hal ini kepada Abraham, 撒拉在帐篷里面暗暗的笑起来了， Sarah yang ada di dalam tenda itu dia tertawa diam-diam. 又来了， Oh, datang 你 lagi. 又讲应许的 Engkau 话， mengatakan lagi kata-kata janji 你是 itu. 真的上帝吗？ Apakah engkau adalah Allah yang 你 sejati? 的话是真理吗？ Apakah perkataanmu itu adalah kebenaran? 你应许的预言会成就吗？ Apakah nubuat yang kau janjikan itu bisa digenapi? 这是不可能的事情。 Ini adalah hal yang tidaklah 所以 mungkin. 亚伯拉罕跟撒拉两个人对上帝的应许有不同的回应。 Maka Abraham dan Sarah, kedua orang ini mempunyai respon yang berbeda terhadap janji yang Tuhan 亚 berikan. 伯拉罕不批评， Abraham tidak mengeritik. 亚伯拉罕不怀疑， Abraham tidak 亚 meragukan. 伯拉罕静静的把话语接受在他心里。 Abraham diam-diam menerima firman Tuhan itu ke dalam 他 hatinya. 的太太比他更理性， Tetapi istrinya lebih rasional daripada dia 更有头脑。 dan lebih mempunyai otak 他 pemikiran. 想，我的丈夫已经没有精虫了， Dia berpikir bahwa suamiku sudah tidak lagi ada sperma. 我也没有经期了。 Saya juga sudah putus 我 haid. 们这一对老夫妻， 只有等进棺材的日子。 Kami pasangan suami istri yang sudah tua ini hanya menantikan waktu kami mati 你 saja. 还要对我这老朽的妇女说我会生孩子吗？ Masihkah engkau mau mengatakan kepada saya perempuan yang sudah tua ini aku bisa melahirkan anak? 所以撒拉就暗笑了， Maka demikianlah Sarah tertawa secara 这是 diam-diam. 不可能的事情， Ini adalah hal yang tidaklah 这是 mungkin. 不合适色的事情， Ini adalah hal yang tidak masuk 这个 akal. 不合理、不科学的事 Dan 情。 ini adalah hal yang tidak ilmiah dan juga tidak masuk akal. 上帝的使者说：“撒拉， Tetapi malaikat Tuhan mengatakan, Sarah, 你为什么笑？” mengapa engkau tertawa? 撒拉说：“我没有笑， Sarah mengatakan, saya tidak tertawa. 我们的不信常常我们忘记， Ketidakpercayaan kita, seringkali kita melupakannya. 我们对上帝得罪他的事情，我们常常忘记。 Seringkali terhadap hal-hal yang kita bersalah kepada Tuhan, kita melupakannya. 耶和华的使者不，你已经笑了。 Tetapi malaikat daripada Tuhan mengatakan, tidak, engkau sudah 我告诉 tertawa. 你，从‘笑’这个字， Saya katakan dari kata tertawa 你 ini, 可以看见圣经里面描写很多不同的笑。 saudara boleh melihat bahwa di dalam Alkitab memakai kata tertawa itu banyak sekali 圣 maknanya. 经里面最好的笑， Dan tertawa yang terbaik yang tercatat di dalam Alkitab 是人抬头看见上帝在天上用笑容帮助人。 adalah ketika manusia mengangkat kepala dan melihat di surga sana ada Tuhan yang sedang menolong manusia, maka 圣经 tertawa. 里面最可怕的笑， Tertawa yang paling mengerikan yang tercatat dalam 当 Alkitab 人抵挡上帝， yaitu ketika manusia menentang 当 kepada 人 Tuhan, 反对基督的时候， ketika dia menentang Kristus, 上帝嗤笑他们， maka Tuhan menertawakan mereka. 就是很可怕、很 Ini 可怕的事。 merupakan hal yang sangat amat 这些 mengerikan. 人蒙上帝嗤笑以后，就是等灭亡。 Orang-orang yang ditertawakan oleh Tuhan itu mereka hanya menantikan binasanya saja. 圣经里面还有很多的笑容， Di dalam Alkitab masih tercatat lagi banyak tertawa. 有的是讥笑， Ada yang menertawakan 有 mengolok-olok. 的是傻笑， Ada yang tertawa tetapi 有的是 bodoh-bodoh. 欢笑， Ada yang bertawa karena sukacita. 很多不同的笑。 Banyak macam tertawa. 笑啊，哎，不止，撒拉这个笑容 Dan tertawa daripada Sarah 是 ini 怀疑的笑。 adalah tertawa karena dia meragukan. 上帝说：“撒拉，
你为什么笑上帝的话呢？ Allah mengatakan, Sarah, mengapa engkau menertawakan perkataan Tuhan? 你认为这是不合理的， Karena dia merasakan ini tidak masuk 你 akal. 认为这个是不可能的事情。 Engkau merasakan ini adalah hal yang tidaklah 以后 mungkin. 啊，对撒拉讲一句话： Kemudian Allah berkata kepada Sarah satu 上 kalimat. 帝是无所不能的上帝， Allah adalah Allah yang maha kuasa, tidak ada satupun yang tidak bisa 人 dilakukan. 看为不可能的事， Hal yang tidak mungkin bagi manusia. 对上帝没有一件是不能成就的。 Bagi Allah tidak ada satupun yang mustahil. 虽然撒拉笑上帝， Meskipun Sarah menertawakan Tuhan, 但是这以后他的肚子就慢慢大起来了。 tetapi setelah ini perutnya makin menjadi 你 besar. 可以轻看上帝， Saudara boleh menghina 你 Tuhan. 可以拒绝上帝， Saudara boleh menolak 但 Tuhan. 是上帝要在历史中间成全事实， Tetapi di dalam sejarah Allah mau menggenapi fakta. 不可能的事都要成就。 Hal yang tidak mungkin itu semua akan 对 terjadi. 第二年， Maka tahun berikutnya, 撒拉真的生了一个孩子了。 demikianlah Sarah sungguh-sungguh melahirkan seorang anak. 这件事情告诉我们什么？ Hal apa yang disampaikan hal ini kepada kita? 上帝是永恒定义的上帝， Allah adalah Allah yang menetapkan kehendaknya di dalam kekekalan. 上帝是对有信心的人赐下应许的上帝。 Allah adalah Allah yang memberikan janji kepada orang yang mempunyai iman. 第三样， Yang ketiga, 上帝是从无变有的上帝， Allah adalah Allah yang menjadikan dari tidak ada menjadi 这是 ada. 唯有上帝才能做的事情。 Ini adalah hanya Tuhan yang bisa 唯 melakukannya. 有上帝才能做的事情有几样： Yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan itu ada beberapa Di- hal. Yang pertama, 创造之功， yaitu karya penciptaan 没有人能做， yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, 没有先知能做， yang tidak bisa dilakukan oleh nabi manapun, 没有使徒能做， yang tidak bisa dilakukan oleh rasul 没有 manapun, 君王能做， yang tidak bisa dilakukan oleh raja 没有 manapun, 祭司能做， yang tidak bisa dilakukan oleh 这 imam 是 manapun. 上帝自己才能做的工作。 Hanya Tuhan sendiri yang bisa melakukannya. 什么功呢？ Karya apakah itu? 创造之功。 Yaitu karya 那么 penciptaan. 我告诉你，希伯来文化 Lalu saya katakan kepada saudara, kebudayaan Ibrani, 对全世界的贡献最大的有五个。 kontribusinya yang terbesar bagi dunia itu ada 5. 我今天没有每一件都讲。 Saya tidak akan menyampaikannya setiap hal-hal ini. 希伯来文化对人类的贡献，第一件是什么呢？ Apakah hal yang pertama kontribusi daripada kebudayaan Ibrani kepada dunia? 相信万有是创造而来的。 Yaitu percaya segala sesuatu itu datang dari penciptaan. 这个中国有这个事情吗？ Apakah hal ini terjadi di Tiongkok? 巴比伦有这个东西吗？ Apakah di Babilonia ada hal ini? 全世界的文化只有希伯来的文化提出创造之功。 Seluruh kebudayaan, hanya kebudayaan Ibrani yang membicarakan tentang karya penciptaan. 中国人所讲的盘古开天下， Dan orang Tionghoa mengatakan ketika kita mengetuk itu Bukan. membuka langit. 盘古你照讲吧， Panku. 你就讲盘古嘛， Panku yang membuat langit bumi terbuka，这根本是神话，根本不是事实。 ini hanyalah satu legenda, bukanlah fakta. 那么创造是什么呢？ Lalu apakah itu penciptaan? 创造从无变有， Penciptaan itu adalah dari tidak ada menjadi 这个 ada. 拉丁文叫做 creatio ex nihilo。 Dalam bahasa Latin adalah creatio et nihilo, Creation out from nothingness， yaitu penciptaan dari ketiadaan. 本来没有的 Tadinya tidak ada 变成有， menjadi ada. 这个叫做创造。 Ini yang disebut sebagai 在 penciptaan. 希腊神话里面没有这个事情， Di dalam legenda Yunani tidak ada hal ini. 在巴比伦神话里面没有 Di 这个 dalam 事情， legenda Babilonia tidak ada hal ini. 在埃及的神话里面没 Di 有这个 dalam 事情。 legenda Mesir pun tidak 这 ada. 是希伯来文化的第一大贡献。 Inilah kontribusi yang pertama daripada kebudayaan Ibrani. 上帝使无变有， Dari yang tidak ada Allah menjadikan menjadi ada. 来没有的变成有。 Yang tadinya tidak ada menjadi ada. 啊， Ini yang disebut sebagai 在 penciptaan. 人类文化里面， Di dalam kebudayaan manusia. 到了1858年的时候， Sampai kepada tahun 1858. 才有一个人讲一句很特别的话。 Barulah ada satu orang yang mengatakan satu kalimat yang sangat unik. 这个人是
达尔文的朋友， Orang ini adalah teman dari Darwin 比达尔文年轻很多。 yang jauh lebih muda daripada Darwin. 他讲了这些话以后， Setelah dia mengatakan kalimat-kalimat 第 ini, 2年， tahun berikutnya 达尔文写了《物种起源》那本书。 Darwin telah menulis satu buku tentang segala asal usul daripada segala 那么 spesies. 这个年轻人讲什么话呢？ Lalu apa yang dikatakan oleh pemuda 他说 ini? 从没有 Dia 到 mengatakan, 有 dia mengatakan dari tidak ada menjadi ada. 是第一件事， Ini adalah hal yang pertama. 有变成有生命是第二件事， Dari ada menjadi yang mempunyai hidup itu adalah hal yang kedua. 从有生命变成人，这是第三件事。 Dari yang ada hidup menjadi manusia itu adalah hal yang ketiga. From nothingness to become something exist. Maka dari ketidakadaan menjadi sesuatu, From existence to become life. 这 dari 第二件事。 dari sesuatu menjadi yang hidup itu adalah hal yang From kedua. life become human being， 这是第三件 Dari 事。 yang hidup menjadi manusia itu adalah hal yang ketiga. These three things, Dia mengatakan ketiga hal ini, no one can make bridge between these three things。 tidak seorang pun yang bisa membuat jembatan di antara ketiga itu. 我很佩服这个人， Oh, saya sangat mengagumi orang ini. 这个人叫做 Wallace。 Orang ini bernama Wallace. 1858年的时候， Pada tahun 他 1858, 写了一本书， dia menulis satu buku 有关于靠近进化论的思想。 yaitu yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat berkaitan dengan pemikiran evolusi. 可能达尔文就透过他的思想建立了进化论的体系。 Mungkin Darwin melalui pemikiran dia telah membangun teori evolusinya dia. 所以1859年的时候，《 Pada tahun 1859, 物种起源》这本书就在伦敦印出来了。 demikianlah buku tentang asal usul daripada spesies itu dicetak di 但是 London. 这个进化论呢， Tetap 要根据刚才的那3件事情的发生， Tetapi teori evolusi itu harus berdasarkan kepada ketiga hal yang disebutkan tadi. 从没有变成有， Dari tidak ada menjadi ada. 从有变成生命， Dari yang ada menjadi yang hidup. 生命变成人。 Dari yang hidup menjadi manusia. 这3件事不是人的智慧可以产生的， Ketiga hal ini bukan bisa dihasilkan oleh hikmat dari 这 manusia. 3件事也不是自然规律产生的变化。 Dan ketiga hal ini juga bukan merupakan satu perubahan karena dalil yang 那么 alami. 这3件事是什么事呢？ Lalu ketiga hal ini apakah itu? 第一 Yang pertama 就是创造， yaitu penciptaan. 第二 Yang kedua 就是生命， yaitu hidup. 第三 Yang ketiga 就是人类。 yaitu umat 这 manusia. 3件不可能的事情， Ketiga hal yang tidak mungkin ini 都是神产生出来的。 itu semua dihasilkan oleh Tuhan. 所以创造是从神而来的。 Maka penciptaan itu datang dari 那 Tuhan. 么亚伯拉罕所信的上帝是怎样的上帝呢？ Lalu Allah yang seperti apakah yang diimani oleh Abraham 亚 itu? 伯拉罕所信的上帝， Allah yang diimani oleh 在 Abraham. 罗马书第4章第16节告诉我们， Ya. Di dalam Roma pasal 4 ayat 17亚伯 mengatakan 拉罕信的上帝是从无变有的上帝， Allah yang diimani oleh Abraham adalah Allah yang menjadikan tidak ada menjadi ada, 就是起死回生的上帝。 yaitu Allah yang membangkitkan dari 那 kematian. 么在这一节圣经里面， Dan di dalam ayat ini 罗马书特别把它转过来， dan di dalam kitab Roma memutarbalikan urutannya 4章17节 dan ayat Roma 4 ayat 不 17是先讲创造， bukan terlebih dahulu dibicarakan tentang 是 penciptaan, 先讲生命。 tetapi membicarakan terlebih dahulu tentang hidup. 上帝是起死回生的上帝。 Allah adalah Allah yang membangkitkan dari kematian. 讲完了以后， Setelah itu 再讲上帝是使无变有的 baru 上帝。 dibicarakan Allah adalah Allah yang menjadikan tidak ada menjadi ada. 历史的程序来看， Dan kalau kita melihatnya daripada urutan sejarah, 创造先发生， penciptaan itu terjadi terlebih dahulu, 复活后发生， kebangkitan itu terjadi kemudian, 创造先存在， penciptaan itu ada dulu, 生命后存在。 hidup itu ada kemudian. 那么为什么罗马书4章17节先把生命放在创造之前呢？ Lalu mengapa di dalam Roma pasal 4 itu ayat 17 mengatakan hidup itu ditaruh di sebelum daripada penciptaan 因为 itu? 圣经告诉我们，
信仰最重要的不是创造， Karena Alkitab mengatakan kepada kita dalam hal iman yang terpenting bukanlah penciptaan, 信仰最重要的是重生，是复活，是上帝借着圣灵把新生命给人。 hal yang terpenting di dalam iman adalah kebangkitan, adalah lahir baru, adalah melalui Roh Kudus memberikan hidup kepada orang yang percaya. 严格的说起来， Secara ketat kalau kita katakan, 一个人信上帝， seseorang beriman kepada Tuhan. 如果两样都相信， Jikalau dua-duanya dia percaya, 他是真基督徒； maka dia adalah orang Kristen sejati. 他如果是单单相信一样， Jikalau dia hanya beriman percaya kepada satu hal 不 saja, 是基督徒， maka dia bukanlah seorang Kristen. 他是一个自然神论的人 Dia adalah seorang yang （naturalist）。 naturalis. 自然神论跟基督徒的信仰不同在哪里 Di 呢？ manakah perbedaan naturalis dengan seorang yang Kristen? 信自然神论的人， Orang yang menganut naturalis 这个 ini 学名叫做 deist， dalam bahasa terminologi adalah deis. 他的理论是 deism。 Teorinya adalah deisme. deism 是什么呢？ Apakah deisme? 相信有上帝的创造， Bahwa dia percaya ada penciptaan dari Tuhan. 才有这一个自然的现象。 Baru ada fenomena alam. 那么自然神论虽然是从古至今都有的，但是没有变成一个理论。 Dan deisme meskipun dari dulu sudah ada, tapi tidak pernah berubah menjadi satu teori. 到什么时候在历史上才有 deism 这个事情呢？ Sampai kapankah di dalam sejarah baru ada hal tentang deisme ini? 从17世纪开始。 Yaitu dimulai dari abad ke-17. 发源在什么地方呢？ Di manakah dicetuskan? 发源在英国的 Cherbury 这个城市里面。 Dicetuskan di Cherbury di Inggris. 那时候有一个人 Waktu itu ada satu orang 被认为是自然神论的创始人。 yang dianggap sebagai pencipta atau Pemula. pemula daripada deisme itu. 这个人叫做这个人叫做什么？这个人叫做这个 Herbert Orang ini bernama Herbert of Cherbury。 Herbert dari Cherbury. 他定下了一个理论： Dia menetapkan satu teori, 万有的存在 keberadaan segala sesuatu 不是自己开始的， bukan dimulai dengan sendirinya. 万有的存在 Keberadaan segala 是 sesuatu 有一位神把它创造的。 karena diciptakan oleh satu Tuhan. 那么，上帝创造万有 Lalu Allah menciptakan segala 是 sesuatu. 怎样创造呢？ Bagaimanakah dia menciptakan? 他没有清楚讲， Dia tidak menyatakannya dengan 他 jelas. 只有交代，因为有上帝创造，才有自然。 Dia hanya menjelaskan bahwa karena ada Allah yang menciptakan, barulah ada alam. 所以英国人就开始接受这个理论， Maka demikianlah orang Inggris mulai menerima teori 然后 ini. 从英国就传到法国， Dan dari Inggris disebarkan sampai ke 从 Perancis. 法国再传到德国， Dari Perancis disebarkan lagi ke 用德 Jerman. 国再传到全世 Dari 界。 Jerman ke seluruh dunia. 有学问的人， Orang yang 他 berpengetahuan 们都以为他们经过这个哲学的这个过滤， mereka semua menganggap bahwa mereka telah melalui saringan daripada filsafat 变成国际知识分子。 dan mereka menjadi seorang yang berpengetahuan yang bersifat 我们 internasional. 相信上帝， Kita percaya kepada Tuhan. 我们相信上帝创造， Kita percaya Tuhan menciptakan. 因为上帝创造， Karena Tuhan menciptakan, 所以有自然。 maka ada alam. 这样我们在自然界里面是一个有神论者。 Maka di dalam alam ini kita adalah seorang yang mempunyai yang deisme. 那么你的神是怎样神呢？ Lalu Tuhan seperti apakah yang engkau imani itu? 创造的神。 Yaitu Allah Tuhan 那 yang 么 menciptakan. 你的神拯救人类吗？ Lalu apakah Tuhan itu menyelamatkan umat manusia? 不一定， Belum tentu. 我们不接受， Kami tidak 我 menerima. 们不一定要接受， Kami belum tentu harus 我们也 menerima. 不一定要承认。 Kami juga belum tentu harus 这位 mengakui 神是拯救人的， Tuhan ini adalah yang 最 menyelamatkan 重要 manusia. 的是他创造的。 Tetapi yang terpenting adalah Dia menciptakan. 这些知识分子， Orang-orang yang 他 intelektual 们 ini, 就认为他们已经交代清楚了， mereka menganggap mereka sudah mempertanggungjawabkan dengan jelas 他们是有信仰的， karena mereka adalah orang yang 所以 beriman. 可以说他们信创造， Maka 不信救赎。 maka boleh dikatakan mereka percaya akan penciptaan, tidak percaya akan 那 penebusan. 么这种人是基督徒吗？ Lalu apakah orang-orang seperti ini adalah orang Kristen? 不是， Bukan. 这些人
跟罗马书第4章17节所讲的完全不一样。 Karena orang-orang ini sangat berbeda dengan yang disampaikan di dalam Roma pasal 4 ayat 17 itu. 4章17节告诉我们， Roma 4 ayat 17 mengatakan 信上帝 yang percaya kepada Tuhan 要信他的2大工作， harus percaya kepada 2 karya yang besar itu. Di- Yang pertama 是复活的工作； adalah karya kebangkitan. 第二 Yang kedua 是他创造的工作。 adalah karya penciptaan Dia. 照历史程序来看， Kalau kita memandangnya seturut dengan urutan sejarah, 先有创造， terlebih dahulu ada penciptaan, 后有救赎。 baru kemudian ada 但 penebusan. 是亚伯兰的信仰转过来， Tetapi iman bagi Abraham itu justru terbaliknya. 不是他改变历史， Bukan dia yang mengubah 是 sejarah, 他表现对神的信仰， tetapi dia menyatakan imannya kepada Tuhan. 优先以神给人的生命， Yaitu terlebih dahulu dia pentingkan hidup yang Tuhan berikan kepada 不 manusia. 是优先以神对万有的创造。 Bukan dipentingkan kepada penciptaan yang Tuhan berikan kepada manusia. 因为这样， Dan justru karena 所以 itu, 上帝接受他的信仰。 maka Allah pun menerima iman 因 dia. 为亚伯兰信上帝， Karena Abraham percaya kepada Tuhan, 上帝就称他为义。 Allah pun membenarkan dia. 亚伯兰哪一种信心使他称义呢？ Iman yang manakah dari Abraham yang membuat Allah membenarkan dia? 双重信心， Yaitu kedua iman itu, double iman， double iman 他 itu, 相信上帝的创造， dia beriman akan 他又 penciptaan dari 相 Tuhan, 信上帝的救赎。 dan dia juga beriman akan penebusan dari 亚 Tuhan. 伯兰到现在4000年， Dari Abraham sampai sekarang sudah 4000 哪 tahun. 一个人2种信仰都有的？ Ada siapakah yang memiliki 2 macam iman ini? 他是真信上帝的。 Maka dia adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada 哪一 Tuhan. 种只有一种信仰的？ Bagi mereka yang hanya mempunyai 1 macam iman, 不是亚伯兰的后代。 itu bukanlah keturunan 所 Abraham. 以圣经说，亚伯兰是信心之人的父。 Maka Alkitab mengatakan Abraham adalah bapa dari segala orang yang beriman. 亚伯兰不是信心之父， Abraham bukan bapa iman, 因为亚伯兰本身不能产生信心。 karena Abraham sendiri tidak bisa menghasilkan iman. 亚伯兰的信心是因为神先创造，又应许赐下救恩放在他心里面，他才相信的。 Iman daripada Abraham adalah Allah terlebih dahulu menciptakan dan menebus dan taruh ke dalam hatinya, barulah dia beriman kepada 他 Tuhan. 就照着上帝所启示的真理信了上帝。 Maka demikianlah seturut dengan kebenaran yang Tuhan wahyukan kepada dia, maka dia pun beriman kepada 我 Tuhan. 刚才对大家讲的自然神论， Tadi saya katakan kepada saudara tentang deisme 他 itu, 们信上帝吗？ apakah mereka percaya kepada Tuhan? 信。 Percaya. 他们信上帝什么事情？ Dalam hal apakah mereka percaya kepada Tuhan? 上帝是创造万有的。 Allah itu menciptakan segala sesuatu. 除此以外， Selain daripada itu, 他们还信上帝吗？ apakah mereka percaya kepada Tuhan? 没有。 Tidak. 所以世界有很多人以为他们信上帝，上帝不把他们算在里面。 Maka di dalam dunia, banyak sekali orang yang mengira mereka percaya kepada Tuhan, tetapi Allah tidak memperhitungkan mereka semua. 就是教会很多人听到信耶稣受洗，但他们对上帝的信仰是单方面的，不是双方面。 Sama halnya hari ini dalam gereja banyak orang yang dibaptis percaya kepada Tuhan, tetapi iman mereka kepada Tuhan itu hanya dalam satu hal saja, bukan dalam 2 hal. 你照样是被上帝丢弃的。 Sama halnya saudara akan dibuang oleh Tuhan. 为什么呢？ Mengapa demikian? 你信有上帝， Engkau percaya ada Tuhan. 你信宇宙的创造， Engkau percaya akan pencipta alam semesta 但你 ini, 不信耶稣的救赎， tetapi engkau tidak percaya akan penebusan daripada Yesus. 上帝要把你丢掉。 Maka Allah akan membuang saudara. 上帝不需要这些只信上帝创造而不信上帝救赎的人， Allah tidak mau orang-orang yang tidak perlu。 Allah tidak perlu orang yang hanya percaya akan penciptanya saja, tetapi tidak percaya akan penebusan dia. 所以亚伯拉罕跟别人不同， Maka Abraham berbeda dengan yang lain. 他是一个有信心的人。 Dia adalah satu orang yang beriman. 亚伯拉罕跟别人不同， Abraham berbeda dengan 因 yang 为 lain 他的信心完整的信心。 karena imannya itu adalah iman yang sempurna. 我们不要把亚伯拉罕看作普通的一个人， Janganlah kita memandang Abraham sebagai seorang yang 他 biasa, 是信心之父。 tetapi karena dia adalah bapa daripada segala orang yang beriman. 1个多月以前， 1 bulan lebih yang 我 lalu, 对你说，世界上有3种人自以为勇，因为他们认为
他们是亚伯兰的子孙。 Dan saya katakan kepada saudara bahwa di dalam dunia ini ada 3 macam orang yang mereka merasa mereka adalah keturunan Abraham. 所以他们很骄傲。 Maka mereka begitu sombong. 我们的祖宗是亚伯拉罕、以撒、雅各。 Nenek moyang kami adalah Abraham, Ishak dan Yakub. 我们所信的上帝是亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝。 Allah yang kita imani adalah Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub. 第一种人 Orang macam 就 pertama 是犹太人， yaitu orang Yahudi, 就是以色列人， adalah orang Israel, 就是希伯来民族。 yaitu bangsa Ibrani. 第二种人 Macam manusia yang kedua 就是信耶稣的基督徒。 adalah orang Kristen yang percaya kepada Yesus. 犹太人尊重亚伯拉罕， Orang Yahudi mementingkan menghormati 因 Abraham 为亚伯拉罕是我们的祖先， karena Abraham adalah nenek moyang 我 kita. 们是他的后代， Kita adalah nenek keturunan 他 dia. 们以此为荣， Maka dengan demikianlah mereka membanggakannya 以此为骄傲。 dan mereka menyombongkan untuk hal itu. 基督徒也照样以亚伯拉罕为荣， Sama halnya orang Kristen juga membanggakan tentang 因 Abraham 为我 itu 们的信心是亚伯拉罕给我们做榜样。 karena iman kita Abrahamlah yang memberikan teladan kepada kita. 第二种人， Itu macam orang yang kedua. 第三种是谁呢？ Siapakah macam orang yang 回 ketiga? 教徒。 Adalah orang-orang 回教 Islam. 徒，我们也是亚伯拉罕的子孙。 Orang Islam mengatakan kami juga adalah anak keturunan daripada 亚伯 Abraham. 拉罕是我们的祖先。 Abraham adalah nenek moyang 那么 kita. 三种人， Ketiga macam manusia ini, 三种宗教： tiga macam agama 犹太教、 adalah agama Yahudi, 基督教、 agama Kristen, 回教， dan agama 都 Islam 敬拜上帝。 sama-sama menyembah kepada Tuhan. 犹太人建会堂， Orang Yahudi membangun 基督 tempat 徒 ibadahnya, 建礼拜堂， orang Kristen membangun gedung 回 gereja, 教徒建清真寺， dan orang Islam membangun masjid. 基督徒相信旧约新约， Orang Kristen percaya perjanjian lama dan perjanjian 犹 baru. 太人相信旧约， Orang Yahudi percaya perjanjian lama. 回教徒相信可兰经， Orang Islam percaya kepada Al-Quran. 一样吗？ Apakah itu sama? 我问你，一样吗？ Saya tanyakan apakah itu sama? 都上天堂吗？ Apakah semua masuk ke surga? 都蒙上帝的恩典吗？ Apakah semua mendapatkan anugerah dari Tuhan? 完全不是的。 Sama sekali tidak hal 当 demikian. 犹太人认为他们是亚伯兰的后代的时候， Ketika orang Yahudi menganggap mereka adalah keturunan Abraham, 圣经上帝借着施洗约翰说：“你们不要以为你们是亚伯兰的子孙。 Alkitab Allah melalui Yohanes Pembaptis mengatakan, janganlah kalian sekali-kali menganggap kalian adalah keturunan Abraham. 上帝能从这些石头中间兴起亚伯兰的后代来， Allah melalui batu-batu ini bisa membangkitkan keturunan Abraham. 你们不会得救。 Kalian tidak akan diselamatkan. 这个是上帝透过施洗约翰做第一次的过滤。 Oh, saudara sekalian, ini adalah penyaringan pertama yang Allah lakukan melalui Yohanes Pembaptis. 很可怕。 Sangat mengerikan. 这个过滤到了使徒行传的时候， Penyaringan ini sampai kepada kisah para 就 rasul, 讲出一句话来： menyatakan satu kalimat, 你不是透过亚伯拉罕成为得救的人， bahwa saudara tidak diselamatkan melalui 因 Abraham, 为除了耶稣基督以外， karena selain daripada Yesus Kristus, 没有别的救主。 tidak ada juru selamat yang lain. 人得救不是因为他是亚伯拉罕子孙生下来的， Manusia diselamatkan bukan karena mereka dilahirkan melalui keturunan 人 Abraham, 得救是因为圣灵重生，你借助耶稣基督的宝血洗净你的罪，回到上帝的面前。 Manusia diselamatkan karena melalui lahir baru daripada Roh Kudus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, baru dia masuk ke dalam 犹太 kekekalan. 人被淘汰掉了， Orang Yahudi telah digusurkan, 真 disingkirkan. 正信耶稣的人才有亚伯兰的信仰。 Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus barulah memiliki iman daripada Abraham. 第二， Yang kedua, 那么阿拉伯人、以色玛利的后代也说，我们是亚伯兰的子孙。 orang-orang Arab, yaitu keturunan daripada Ismail, mereka juga mengatakan kami adalah keturunan dari Abraham. 真的吗？ Apakah sungguh demikian? 借助亚伯兰生以色玛利， Melalui Abraham melahirkan 所 Ismail. 有的阿拉伯人都得救了吗？ Apakah semua orang Arab diselamatkan? 圣经大的过滤又来了， Dan penyaringan yang besar yang dilakukan di dalam Alkitab pun tiba. 除了以撒以外， Selain daripada Ishak, 没有应许的孩子， tidak ada anak 所以 perjanjian yang 只 lain. 有以撒才是上帝
给亚伯兰的后代。 Maka hanya melalui Ishak itu baru keturunan yang Allah berikan kepada Abraham. 这样以色列就没有份了。 Dengan demikian Ismail tidak berbagian. 圣经告诉我们， Alkitab mengatakan 当撒拉把他的使女带到亚伯兰面前，进他的帐幕，跟亚伯兰发生关系以后， sejak Alkitab mengatakan sejak Sarah memberikan hambanya perempuan itu kepada Abraham masuk ke dalam tendanya, 上帝静静的， Allah diam. 撒拉也静静的， Sarah juga berdiam. 亚伯兰也静静的。 Abraham juga berdiam. 但是过了几年以后呢， Tetapi beberapa tahun kemudian 产生变化。 timbul perubahan. 正式的妻子是撒拉， Istri yang resmi adalah Sarah, 不合法的是这个夏甲。 yang tidak legal itu adalah Hagar. 圣经忽然讲一句话， Alkitab tiba-tiba mengatakan 撒拉就厌烦夏甲， dan Sarah pun mulai benci kepada Hagar 就对亚伯兰说 dan berkata kepada Abraham, 这个女人不能跟我住在一起， perempuan ini tidak bisa lagi tinggal bersama 我要 denganku. 把她赶出去。 Aku akan mengusir dia. 哎呀，怎么可以啊？ Oh, bagaimana kamu 她 boleh? 也是跟我睡觉、生了孩子的人， Dia juga adalah orang yang telah tidur dengan saya dan melahirkan seorang 而 anak. 且她生的孩子是长子啊。 Dan bahkan anaknya yang dilahirkan itu adalah anak sulung. 在犹太的系统里面， Di dalam sistem orang Yahudi, 长子是最重要的， anak sulung itu yang 长 terpenting. 子可以得到2份的， Anak sulung itu bisa mendapatkan 2长 bagian. 子是继承父亲的基业的。 Anak sulung itu akan mewarisi harta daripada 但 ayahnya. 是这个女人忽然间硬起来了， Tetapi wanita ini tiba-tiba menjadi keras 不 hati. 可以， Tidak boleh. 不可以跟着住在一个 Dia 房子， tidak boleh tinggal bersama 我要 denganku. 把她赶出去。 Harus diusir keluar. 当发生这样事情的时候， Ketika timbul kejadian seperti ini, 上帝的态度怎么样？ bagaimanakah sikap dengan Tuhan dari Tuhan? 亚伯兰态度怎么样？ Bagaimanakah sikap dari Abraham? 夏甲的态度怎么样？ Bagaimanakah sikap dari Hagar? 撒拉的态度怎么样？ Bagaimanakah sikap dari Sarah? 你们注意读圣经啊！ Saudara perhatikan ketika membaca Alkitab. 当撒拉说把夏甲赶出去的时候， Ketika Sarah mengatakan usirlah Hagar, 亚伯兰说可以， Abraham mengatakan boleh. 是吗？ Betulkah demikian? 或者亚伯兰说不可以， Ataukah Abraham mengatakan tidak boleh? 她是曾经跟着睡觉的女人， Ini adalah perempuan yang pernah tidur denganku. 你怎么可以把她赶出去？ Bagaimanakah mungkin kau boleh mengusir dia? 我是你正式的太太， Aku adalah istri resmimu. 她是我的使女， Dia adalah hamba 我 perempuanku. 曾经借她跟你睡觉一个晚上， Aku pernah pinjamkan dia untuk tidur denganmu satu 那 malam. 怎么可以夺取我正式太太的地位呢？ Bagaimanakah mungkin dia merebut posisiku sebagai istri yang 把她 resmi? 赶出去嘛！ Usirlah dia. 这个时候呢， Pada waktu itu, 要不然很难了。 Abraham sangat sulit. 夏甲替我生了以实玛利，我就这样把他赶出去吗？ Hagar yang sudah melahirkan Ismail untukku itu, apakah dengan demikian aku mengusir dia pergi? 你虽然是正式的老婆， Meskipun engkau adalah istri 你 resmi, 从来没有生啊， engkau selamanya tidak pernah 我的 melahirkan. 后代就是寄托在以实玛利的身上。 Dan keturunan kita itu tertumpu pada diri Ismail itu. 亚伯兰没有讲， Abraham tidak mengatakan. 为什么呢？ Mengapa 因为他 demikian? 不敢怀疑上帝。 Karena dia tidak berani meragukan Tuhan. 上帝以后给他的子孙， Dan di kemudian hari Allah akan mengaruniakan keturunan kepada 难 dia. 道就透过这一个以实玛利生下来吗？ Apakah itu akan melalui Ismail melahirkan keturunan? 亚伯兰不知道， Abraham tidak 不 mengetahui. 评论。 Dia tidak 所以 menilainya. 到撒拉要赶， Sampai ketika Sarah mau mengusir, 亚伯兰犹豫， Abraham meragukan, 没有人 ragu-ragu. 可以解这个问题的时 Tidak 候， ada, ketika tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan hal ini, 上帝出现了。 muncullah Allah. 亚伯拉罕， Abraham, 你要听撒拉的话， dengarkanlah yang dikatakan oleh 把 Sarah. 这个女人赶走。 Usirlah perempuan 所 ini. 以很多时候啊， Maka seringkali 太太是要听丈夫的话， istri harus mendengarkan perkataan 做 suami. 丈夫的不要骄傲。 Tetapi sebagai suami janganlah sombong. 因为你是丈夫，无论如何，你要你太太听你的。 Karena engkau adalah seorang suami, bagaimanapun juga engkau mau istri mendengarkan engkau. 圣经说， Alkitab mengatakan, 要在主里顺从父母， di dalam Tuhan hendaklah engkau taat kepada orang tuamu. 也要在主里顺从丈夫。 Dan juga di dalam Tuhan taatlah kepada suami. 那么，当丈夫不顺从上帝的时候， Lalu ketika suami tidak taat kepada Tuhan, 妻子要顺服丈夫吗？ apakah istri harus taat kepada suami? 没有， Tidak.
上帝说：“亚伯拉罕， Tuhan mengatakan Abraham, 这一次你要听老婆的话， kali ini engkau harus mendengarkan perkataan 把 istri. 撒拉赶出去。” Usir keluar 亚伯 Hagar. 拉罕是绝对顺从上帝的人， Abraham adalah orang yang mutlak taat kepada Tuhan. 他不辩论。 Dia tidak berdebat. 今天做丈夫的，不要因为丈夫是女人的头，你永远占上风，欺负你太太。 Sebagai suami yang hari ini jangan karena saudara adalah kepala daripada istri, maka selamanya saudara akan menganiaya menindas 因为 istri. 圣经也提到一个例子，上帝要亚伯拉罕顺从太太。 Karena Alkitab juga membicarakan tentang satu contoh ketika Allah mau suami mendengarkan istrinya. 亚伯拉罕就把夏甲赶出去， Demikianlah Abraham mengusir Hagar. 是不是心里不甘愿？我们不知道。 Apakah dalam hatinya tidak rela? 但 Kita tidak 亚 tahu. 伯拉罕顺服上帝，做了这件事情。 Tetapi Abraham telah taat kepada Tuhan dan melakukan hal 那么 ini. 夏甲被赶出去的时候， Lalu ketika Hagar diusir, 带着他的孩子。 dia membawa anaknya. 基督徒是从应许这两个字看上帝对历史的这个引导。 Orang Kristen melihat pimpinan Tuhan terhadap sejarah ini. Dia memandang itu semua. 那 Dan, melalui janji， oh, ya. 他是透过应许来看历史。 Orang Kristen melalui janji daripada Tuhan, mereka memandang sejarah. 以色玛利生出来， Ismail dilahirkan, 以撒还没有， Ishak belum. 生了13年以后， 13 tahun setelah dilahirkan, 以撒才出生。 baru Ishak 那 dilahirkan. 为什么不承认以色玛利呢？ Lalu mengapakah tidak mengakui Ismail? 这个角度你要注意， Saudara harus perhatikan sudut pandang 因 ini. 为以色玛利跟应许没有关系。 Karena Ismail tidak berhubungan dengan 我 perjanjian. 们只能从应许来看历史。 Kita hanya bisa melihat sejarah dari janji Tuhan. 上帝应许亚伯兰生的孩子不是以色玛利， Anak yang Allah janjikan kepada Abraham bukan dari Ismail. 上帝应许的孩子只有一个，不是以色玛利， Anak yang Allah janjikan itu hanya satu, bukan Ismail. 这个人是以撒。 Dan orang ini adalah 所以 Ishak. 除非从以撒生下的，没有亚伯兰的后代。 Maka kecuali yang dilahirkan dari Ishak, tidak ada keturunan Abraham yang lain. 虽然从人的角度，亚伯兰最先生的是以色玛利， Meskipun dari sudut pandang manusiawi, Abraham paling pertama melahirkan adalah Ismail. 这个跟上帝的约没有关系， Tetapi ini tidak ada hubungan dengan perjanjian Tuhan. 在上帝应许里面是没有份的。 Dan tidak berbagian di dalam janji Tuhan pula. 基督教的信仰是建立在约的里面， Maka iman kekristenan itu dibangun di atas 我们 perjanjian. 的圣经是新旧约。 Dan Alkitab kita adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. 旧约是上帝跟以色列人设立的约， Perjanjian lama adalah perjanjian yang Allah bangun dengan Israel. 新约是上帝跟基督徒所建立的约。 Perjanjian baru adalah perjanjian yang Allah bangun dengan orang Kristen. 旧约是用牛有羊的血签字下来的， Perjanjian lama memakai darah dari lembu dan dari domba ditolehkan. 新约是透过耶稣的流的宝血签下来的。 Tetapi perjanjian baru itu berdasarkan daripada darah dari anak domba Allah ditorehkan. 所以保罗在新约说， Maka di dalam perjanjian baru Paulus mengatakan, 只有以撒才是亚伯兰的后代， hanya Ishaklah barulah keturunan 因为 Abraham. 以撒是应许的， Karena Ishak itu adalah yang 以 dijanjikan. 撒是上帝所立的约。 Ishak adalah di dalam perjanjian yang Allah 所以 bangun. 亚伯拉罕蒙上帝指示他把夏甲赶出去。 Maka Abraham mendapatkan perintah daripada Tuhan untuk mengusir Hagar. 那你看犹太教、回教都有同样信亚伯拉罕为祖先的这种系统，但是都没有份。 Saudara bisa melihat baik dalam agama Yahudi ataupun dalam agama Islam, mereka mempunyai kepercayaan tentang Abraham sebagai nenek moyangnya, tetapi di dalam perjanjian, di dalam kekristenan tidak mempunyai sistem yang diakui. 只有从应许的以撒生下来。 Hanya melalui keturunan yang dilahirkan dari Ishak yang dijanjikan 那么 itu, 以撒生雅各， lalu Ishak melahirkan Yakub, 雅各生流便、西面、犹大、利位，然后以撒加西布伦
接下去到约瑟、便雅悯12个支派， Dan dari Yakub dilahirkan dari Ruben sampai kepada Benyamin, 12 suku. 这些就成全上帝的旨意吗？ Apakah semuanya ini menggenapkan kehendak Tuhan? Tidak. 透过亚伯兰的子孙，原文是一个人， Melalui keturunan Abraham, pada bahasa aslinya itu adalah satu orang. 那个人是谁呢？ Siapakah orang itu? 不是犹大， Bukan 不是 Yahuda, 便雅悯， bukan Benyamin, 不是拿弗他利， bukan Naftali, 不是加特， bukan Gad, 不是利未， bukan Lewi, 是耶稣基督。 tetapi adalah Yesus Kristus. 透过耶稣基督， Melalui Yesus Kristus, 应许成全了， janji digenapi, 立约的血流出来了， darah perjanjian telah dicurahkan, 不是牛羊的血， bukan darah dari lembu 乃 ataupun 透 domba 过 kambing, 耶稣基督道成肉身的血， tetapi melalui darah yang dicurahkan oleh Yesus yang 洗 inkarnasi, 净了罪恶， yang telah menyucikan 我 dosa, 们得到了新的生命， barulah kita mendapatkan hidup 我 yang 们 baru. 的信仰才被上帝接受。 Barulah iman kita diterima oleh Tuhan. 所以罗马书4章17节 Maka kitab Roma pasal 4 ayat 告 17 诉我们，亚伯拉罕不是新派的信仰， mengatakan kepada kita bahwa Abraham bukan orang yang percaya kepada iman yang liberal. 阿伯拉罕bukan teolog liberal. Karena liberal cuma percaya ciptaan Tuhan, tidak percaya penebusan keselamatan Yesus Kristus. 因为信派只相信上帝的创造，不相信基督的救赎。所以你读希伯来书，你读罗马书4章17节， Maka saudara ketika membaca Roma pasal 4 ayat 17, 亚伯拉罕所信的上帝， Allah yang diimani oleh Abraham 其实回生的上帝， adalah Allah yang membangkitkan dari kematian, 使无变有的上帝， adalah Allah yang menjadikan tidak ada menjadi ada, 双重信仰， iman yang ganda seperti 创 ini, 造跟救赎， dan penciptaan dan 哪一 penebusan. 个先呢？ Manakah yang lebih dulu? 从历史程序来看， Kalau dilihat dari urutan sejarah, 创造先； penciptaan terlebih dahulu. 从整个信仰的重要性来看， Tetapi kalau kita pandang dari pentingnya daripada iman, 救赎优先。 penembusan itu yang 亚伯拉 duluan, 罕是一个福音信仰的人， maka Abraham adalah orang yang Injili. percaya kepada, ada orang yang Injili imannya. 亚伯拉罕是相信救恩的人， Abraham adalah orang yang percaya akan keselamatan. 真正有信心之人的父亲。 Dia sungguh-sungguh adalah bapa daripada segala orang yang beriman. 感谢上帝。 Kita bersyukur kepada Tuhan. 今天亚伯兰的信仰建立在什么事上？ Dalam hal apakah iman daripada Abraham sekarang ini dibangun? 第一次 Kali yang pertama, 建立在相信上帝实无变有 dibangun di atas hal dia percaya bahwa alam menjadikan tidak ada menjadi ada, ，creatio ex nihilo， yaitu dari tidak ada dijadikan menjadi ada. 实无变有的上帝， Allah yang menjadikan tidak ada menjadi ada, 真正显明了。 dan sungguh-sungguh telah 因 menjadi 为亚伯 nyata 拉罕已经没有精虫了， karena Abraham sudah tidak lagi ada sperma, 上帝创造； tetapi Allah menciptakan. 撒拉已经没有惊奇了， Sarah sudah putus haid, 上帝创造。 Allah 所以 menciptakan. 这个100岁跟90岁的人能生出以撒来， Maka orang yang sudah berusia 100 tahun dan 90 tahun ini bisa melahirkan 有 Ishak, 实无变有的上帝。 yaitu Allah yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. 第二样， Yang kedua, 上帝是起死回生的上帝， Allah adalah Allah yang membangkitkan dari kematian, 没有孩子变成有孩子， dari tidak mempunyai anak menjadi punya anak. 这个叫做创造。 Ini yang disebut sebagai penciptaan. 有了孩子，一定要死再复活， Setelah mempunyai anak pasti harus mati lalu bangkit 这个 lagi. 叫做起死回生。 Ini yang disebut sebagai membangkitkan dari kematian. 从下个礼拜开始， Mulai dari minggu 我 depan, 们讲第二个信仰的基础在哪里？ kita akan membicarakan di manakah fondasi atau dasar daripada iman yang macam kedua 要不然 itu. 相信上帝是实无变有的上帝， Abraham percaya bahwa Allah adalah Allah yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. 没有精虫的我， Saya yang sudah tidak lagi mempunyai 怎 sperma, 么还能使太太怀孕呢？ bagaimanakah saya bisa menghamili istri saya? 没有惊奇的太太， Istri yang sudah mati haid, 怎么能怀孕呢？ bagaimanakah mungkin masih bisa mengandung? 上帝实无变有。 Allah menjadikan dari tidak ada menjadi 那么有 ada. 了以后，以撒就长大了。 Lalu setelah ada, Ishak pun 以 bertumbuh 撒 besar. 长大以后呢， Setelah Ishak menjadi besar, 上帝的第二大工作， pekerjaan yang kedua yang terbesar yang dari Tuhan, 起死回生， yaitu membangkitkan dari 怎样 kematian. 起死回生呢？ Bagaimanakah membangkitkan dari 要 kematian? 让以撒先死， Yaitu harus mematikan Ishak terlebih dahulu, 再复活过来， baru bangkit lagi, 才能成就上帝的 barulah 应许。
bisa menggenapi karya daripada Tuhan. 所以亚伯兰生以撒不是历史上生一个孩子这个小事情， Maka hal Abraham melahirkan Isa bukanlah hal yang biasa yang terjadi dalam 要 sejarah, 写明2大事件。 tetapi dua peristiwa yang besar yang akan dinyatakan, 上帝怎么样显明他创造的功能？ yaitu bagaimanakah Allah menyatakan karya penciptaan Dia. 今天讲了 Hari ini sudah disampaikan. 第二件事情， Peristiwa yang kedua, 上帝怎样成就他救赎的功能？ bagaimanakah Allah menggenapi karya penebusan Dia. 下个礼拜要讲。 Minggu depan kita akan sampaikan. 对不起，我的解经很详细， Mohon maaf saya dalam penelahan Alkitab saya itu sangat 你 mendetil. 们在解经书里面没有看到这么啰嗦的讲道 Di，dalam buku tafsiran manapun saudara tidak akan mendapatkan penjelasan yang begitu detil. 我感到很必要， Tetapi saya merasakan begitu diperlukan. 特别是我年老的时候， Khususnya ketika saya sudah lanjut 我 usia. 也留下这些东西， Saya mau meninggalkan dokumentasi seperti 给 ini 以后的世代根本清楚明白圣经。 supaya bagi generasi di berikutnya mereka akan lebih jelas lagi mengerti tentang 我 Alkitab. 告诉你， Saya katakan kepada saudara, 你不要以为你生孩子是小事情。 janganlah saudara mengira saudara melahirkan anak adalah hal yang kecil. 有的人结婚几十年没有生，就是没有生。 Ada orang yang sudah puluhan tahun menikah, mereka tidak melahirkannya, tidak melahirkan anak. 可能你第一天结婚，当天晚上你就给太太怀孕了。 Mungkin hari pertama saudara menikah, pada malam itu juga saudara sudah menghamil istrimu. 不要以为这是小事情， Janganlah sekali-kali saudara mengira ini adalah hal yang kecil. 儿女是上帝所赏赐的， Anak-anak adalah pemberian dari Tuhan. 你怀的胎是上帝的恩典。 Kandungan yang kau miliki adalah anugerah Tuhan. 你以为生一个孩子养大变成读书成功就成人了吗？ Apakah saudara mengira saudara melahirkan seorang anak, setelah saudara membesarkan dia bisa sekolah dan berhasil itu sudah selesai? 你好好祷告， Tetapi hendaklah engkau berdoa dengan 求 baik. 主使用你的孩子， Kiranya Tuhan memakai 成 anak-anakmu 为千万人的祝福。 menjadi berkat bagi puluhan juta begitu banyak manusia. 我母亲生我的那一天， Pada hari ketika ibu saya melahirkan 她 saya, 不知道这个人可以在世界上对几千万人传道。 dia tidak tahu bahwa orang ini bisa menyampaikan firman Tuhan kepada puluhan juta manusia di dalam dunia ini. 不要看不起你的孩子， Maka janganlah saudara menghina 你 anakmu. 不要看他小小没有用， Janganlah saudara melihat dia kecil-kecil tidak berguna. 可能在上帝的旨意里面， Mungkin dia di dalam kehendak Tuhan, 上帝的家里， di dalam rumah 他 Tuhan, 成了一个很伟大的器皿。 dia menjadi alat yang sangat agung. 我告诉你，没有一个牧师比我更爱小孩子， Saya katakan kepada saudara, tidak ada pendeta manapun yang lebih daripada saya dalam hal 因为我 menyuka 看 suka 小 kepada 孩 anak-anak. 子不是小小的孩子， Karena saya memandang anak-anak bukan anak-anak yang masih 看 kecil, 他们是未来很伟大的人。 tetapi saya melihat mereka yang adalah orang-orang yang akan menjadi orang yang agung di masa mendatang. 求主赐福我们。 Kiranya Tuhan memberkati 今 kita. 天我就讲到这里， Sampai di sini saja hari 我 ini. 们大家低头祷告， Mari kita tunduk kepala kita berdoa. 请胡宪长老带领我们做一个祷告。 亲爱的天父上帝，我们感谢你再赐给我们美好的机会，能够聆听你赐给我们宝贵的真理。求主把你的话语藏在我们的心，免得我们得罪你。求主也帮助我们的心能够成为好土般，能够把这个真理的种子向下扎根，向上结出好的果子出来，好叫我们能够成为主你所要重用的器皿。 Bapa dalam surga, kami bersyukur sekali lagi Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu berharga, tolonglah kami ya Tuhan untuk menyimpannya dalam hati kami sehingga kami tidak bersalah kepada Tuhan. Dan tolonglah hati kami boleh menjadi tanah yang subur sehingga benih firman Tuhan boleh terakar ke dalam dan berbuah yang banyak ke atas. Dan kami boleh menjadi saksi Tuhan dan boleh menjadi alat yang Tuhan mau pakai. 我们祷告奉主耶稣的名，kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.